As we can see, pada pagi ini saya ada 23 soalan, tetapi 3 telah pun dilangkau. Kalau dilangkau kerana isu kesihatan, itu tidak bermasalah. Tetapi dilangkau kerana tidak ada isu kesihatan, seperti soalan 31 daripada Seberang Jaya, di mana dia mesti menjawab kepada rakyat beliau. Itu tugasan DUN, tugasan kita. Saya bersedia untuk jawab semua soalan, tetapi kita lihat ada yang tak rela datang untuk lihat kepada nasib rakyat mereka di kawasan mereka. Itulah tidak betul. Cukup. Okey, I will now jawab. Terima kasih Datuk Speaker dan juga kepada rakan saya daripada Pengkalan Kota atas isu yang begitu dekat kepada hati saya, iaitu perumahan. Iaitu satu soalan berkenaan pembekalan perumahan mampu milik kerajaan negeri dan prestasi kita berbanding dengan kerajaan pusat dahulu, yang mana kita sedang tunggu untuk lihat apa akan berlaku, dan juga apakah status pembinaan projek perumahan rakyat ataupun PPR yang sepatutnya telah pun dibina oleh kerajaan pusat terdahulu. Datuk Speaker, ingin saya cuba ringkaskan, tetapi isu ini begitu penting untuk semua rakyat negeri Pulau Pinang diperingati. Di Pulau Pinang, keutamaan kita adalah untuk pastikan ada pembekalan perumahan mampu milik yang cukup untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Dan itu adalah agenda pertama kita dalam dokumen yang terpenting kita, iaitu visi Pulau Pinang 2030. It is our first chapter, Datuk Speaker, for your information. Dan saya ingin nyatakan pada asal dia, sasaran kita untuk pelbagai unit rumah mampu milik adalah 200,000. Tetapi dengan perbincangan saya dengan Ketua Menteri, apabila kita lihat bahawasanya ada satu respons yang begitu besar untuk unit rumah mampu milik, kita telah pertingkatkan dia kepada 220,000 unit, Datuk Speaker. Dan kita telah pun ada satu capaian setakat ini, Datuk Speaker, 62.9%, iaitu kita capai 138,545 unit pelbagai unit rumah mampu milik di Pulau Pinang. Itulah pencapaian kita. Dan untuk maklumat semua, kita telah pun dalam pencapaian keseluruhan itu yang sedang dibina, yang telah dibina, yang sedang dibina, dan juga yang telah pun diluluskan untuk dibina, kita juga telah pun, saya hendak nyatakan, buat satu keputusan dasar di negeri Pulau Pinang, kerana kita tahu kita ada permasalahan untuk mereka akses pun kepada perumahan kos rendah, di mana kita buat keputusan, Datuk Speaker, let me just explain, untuk mempelbagaikan akses kepada perumahan mampu milik melalui kaedah sewa beli. Dan saya gembira untuk nyatakan kepada semua, kita telah pun capai hampir 3,600 sekarang unit-unit sewa beli, di mana sasaran kita adalah 10% daripada 220,000 unit pelbagai rumah mampu milik itu. And we will achieve it, because itu kita ambil 1 tahun saja dan kita telah capai. Dan itulah apa perbezaan kita berbanding dengan pusat, untuk jawab kepada rakan saya daripada
Bengkalan Kota. Kita juga, Dato' Speaker, selain daripada negeri yang lain di negara Malaysia, kita tidak akan tingkatkan harga yang terkawal untuk rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah, di mana kita akan pastikan ia akan masih dikekalkan, Dato' Speaker, pada RM42,000 untuk rumah kos rendah ataupun RMMA dan RM72,500 untuk RMMP. Dan juga kita juga, untuk makluman, just a little bit of explanation, Dato' Speaker, kita ada RMMC, iaitu rumah mampu milik, di mana di Pulau Pinang pada awal dia kita ada harga ceiling di bahagian pulau RM300,000 dan di bahagian seberang RM250,000. Tetapi di Pulau Pinang kita prihatin dan kita telah pun kurangkan RMMC itu by 10%, Dato' Speaker. Sekarang dia adalah RM270,000 di bahagian pulau dan RM225,000 di bahagian seberang. Dan itulah menunjukkan apa yang kita boleh buat di negeri Pulau Pinang, dan kita akan terus buat sedemikian rupa, Dato' Speaker. Of course, I appreciate your question from Bengkalan Kota berkenaan apa yang telah dibuat berkenaan PPR oleh kerajaan pusat yang dahulu. Now, untuk makluman, PPR itu projek perumahan rakyat adalah satu projek pusat. Dan apa yang berlaku, kita sediakan tanah. Dan di Pulau Pinang sudah pun saya nyatakan berkali-kali dan berulang kali bahawasanya sememangnya kita telah pun kenal pasti, Dato' Speaker, 5 kawasan tanah yang berkeluasan 73 ekar untuk mereka lihat bagaimana mereka boleh membina PPR ini di Pulau Pinang. Tetapi malangnya, Dato' Speaker, malangnya kerajaan pusat terdahulu tu dia orang gagal beri respons pun, datang lihat pun kepada tanah itu. Jadi kita hendak lihat apa akan berlaku kepada kerajaan pusat yang baru. Tetapi apa pun di kerajaan negeri Pulau Pinang, sekiranya mereka tidak boleh buat kerja, mereka gagal, mereka malas, lalai dalam tanggungjawab mereka, kita di kerajaan negeri Pulau Pinang akan buat. Dan saya beri janji itu dan komitmen itu. Kerana itulah apa yang kita hendak buat dan kita ada perancangan tersebut. Terima kasih, thank you. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Azhar, Datuk Bandar kita daripada Majlis Bandar Raya Seberang Utara, dan juga kepada usaha kita daripada Majlis Bandar Raya Pulau Pinang, Datuk Engineer Rajan. Thank you very much kepada unit, ketua unit kita daripada kerajaan tempatan yang turut hadir, Puan Aisyah, dan keseluruhan pasukan kita yang turut hadir daripada semua agensi yang berkenaan, di mana kita berada di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, as you can see, di mana kita sedang giat melaksanakan tugasan kita sebagai wakil rakyat, di mana kita dalam hari kedua setelah bermula dan bersambung semula setelah pilihan raya yang baru dimuktamadkan. Gembira saya nyatakan pada pagi ini bahawasanya negeri Pulau Pinang telah lihat kepada satu lagi pencapaian. I am very happy to be here to announce that we have again led the way forward with another achievement.
Dan itu adalah kita melalui Penang Smart Parking kita telah menerima satu lagi anugerah, iaitu anugerah emas dalam International Convention on Quality Circles, ICQCC, yang baru-baru diselesaikan pada bulan ini di Jakarta, Indonesia. Now, ini menunjukkan betapa giat kita dalam memastikan perkhidmatan kita untuk rakyat dan warga kita akan terus disampaikan pada kualiti yang terbaik. Apabila kita dapat pengiktirafan tersebut dari seluruh mereka yang hadir di ICQCC tersebut, yang sudah pun bersidang 47 tahun sekarang, dan kita lihat bahawasanya, saya pun terkejut apabila saya lihat bahawasanya kita ada 3,895 peserta daripada pelbagai negara, dan kita mendapat anugerah emas. That is what we can do. That is Penang. Penang will lead. Dan saya juga ingat apabila kita mulakan Penang Smart Parking, bukan senang, tetapi kita akan teruskan dengan agenda kita untuk jadi satu negeri digital. We will continue with our agenda to be a smart city, whereby today we have 107 initiatives, 107 inisiatif kita. Penang Smart Parking was one of the pioneers, but we are moving on with many others, and we will make sure that they succeed just like the Penang Smart Parking. Itulah apa yang kita hendak buat, di mana kita telah jayakan inisiatif pintar kita seperti Penang Smart Parking yang mendapatkan pengiktirafan anugerah emas di program ICQCC ini. Kita akan pastikan bahawasanya inisiatif pintar kita yang lain juga kita akan pastikan berjaya pada peringkat dan kualiti yang tertinggi. Itulah apa yang kita hendak. For your information, gembira saya nyatakan untuk Penang Smart Parking, one of the things is we have 36,000 petak kereta di seluruh negeri Pulau Pinang, iaitu 12,000 di bahagian MBPP dan 24,000 di bahagian MPSP, dan semua 100% sudah pun hampir selesai, di mana kita lihat bahawasanya kita dapat satu respons yang begitu menggalakkan. We have seen the people of Penang giving such a positive response to this initiative, di mana untuk maklumat semua, setakat 19 November kita lihat jumlah muat turun adalah hampir 1 juta kali. 989,328 kali pemuat turunan. Dan secara aktif penggunaan aplikasi ini adalah 216,144 pengguna. You cannot get that anywhere in the world, or in this region at least. Dan itulah mengapa kita menang anugerah emas. Dan dengan menggunakan aplikasi pintar seperti ini, apakah hasrat dan objektif kita? Ia adalah untuk memastikan kita ada
lebih efisien perkhidmatan untuk rakyat. Kita lihat, kita telah pun setelah gunakan aplikasi PSP ini mendapat kutipan sebanyak 46.49 juta bagi kedua-dua pihak berkuasa tempatan. 31.8 di bahagian pulau dan 14.6 bahagian seberang. Now this is what we call an efficient government. Dan itulah apa yang kita hendak buat. Dan saya gembira untuk juga memberi pengiktirafan kepada keseluruhan unit kerajaan tempatan kita. I would like to take this opportunity to put on record that they have been working very hard. It's not easy, but we move forward. Sometimes we have to be firm, and then we can see results. Apabila kita tegas, baru kita lihat hasil. Dan itulah perbezaan kerajaan negeri Pulau Pinang dengan kerajaan pusat dahulu yang tidak boleh buat kerja, tetapi kita boleh buat kerana kita boleh. And this is an extremely nice come here. Extremely nice surprise for me, because it is not easy to get such recognition, but we have. But it is not because it happened today. It is because we had to work very hard for the last few years, and we will continue with that. Dan oleh itulah kita akan teruskan dengan apa yang kita buat. Itu bukan senang. Dapat anugerah sebegini pun bukan senang. I don't want to take up too much time. I know all of you all are melting in it. Just like me, but sometimes I like it. But let's get to the point. Inilah apa yang saya nak tunjuk pada semua. Our gold medal, anugerah emas, Very simple as well. yang kita dapat capai di negeri Pulau Pinang. Mungkin satu bagi Datuk lah. Datuk. Kita dah receive banyak lah. Okay. National, Alright. international.